TV KPM. Jangan kau datang menghampiri diriku. Jangan kau buatku rasa malu. Aku tak mahu. Usah lagi, usah kemari, usah kau curi hati. Belum masanya, belum boleh lagi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya ni. Ya? Saya ada masalah dengan motosikal saya lah bang. Macam mana tu? Masalah apa tu, Dik? Saya rasa gear dia tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk? Ha. Oh, selalunya kalau gear tak boleh nak masuk ni, mesti ada masalah pada clutch. Clutchnya? Kalau Okey. macam ni lah, Adik. Adik ambil motosikal tu, bawa kemari. Nanti saya settlekan motosikal ni. Saya akan tengok motosikal Adik. Okey, jadi saya kena bawa motosikal saya ya? Ya. Okey, baik. Boleh. Saya pergi ambil dulu ya? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry pada jam 4 hingga 5 petang hari ini. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit yang sedang melanda negara kita ini. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran menservis motosikal. Jadi kita nak tanyalah dengan guru kita, apa kaitan gimmick di awal tadi dengan mata pelajaran kita hari ini. Jadi inilah je kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Azri Ikhwan bin Ahmad selaku Ketua Panitia MPV Menservis Motosikal. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dia Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Cikgu, tadi mereka semua dah saksikan gimmick kita di awal tadi berkenaan dengan ini namanya clutch motor ya Cikgu? Ya, sistem clutch. Hari ini kita akan belajar mengulang kaji berkaitan dengan sistem clutch lah pada motosikal. Okey, dan topik yang akan sama-sama kita belajar adalah merombak rawat sistem clutch. Ya. Dan apakah objektif pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti Cikgu untuk hari ini? Murid akan dapat mengenal pasti jenis dan fungsi sistem clutch. Baik, okey. Tapi sebelum tu lah kan Cikgu, Wani nak menjemput Cikgu untuk kita pergi ke meja di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi Cikgu boleh pakai je pembasuh kuman yang disediakan. Dan penonton di rumah juga kena sentiasa patuh pada SOP yang ditetapkan. Pakai sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan sekarang ini kita dah berkenalan dengan guru kita dan semestinya mesti akan ada murid-murid yang akan menemani dengan kita selama 1 jam ini. Jadi jom kita bawakan 6 murid dari SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Assalamualaikum murid-murid semua, apa khabar? Sihat ke tu? Sihat. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi kita ada murid lelaki semua ya, ke-6 murid lelaki. Jadi boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Kita mulakan dengan Ali terdahulu. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ali Nur Ashraf bin Muhammad Daud. Saya sekolah SMK Kasturi. Cita-cita Ali sebagai apa Ali? Cita saya jadi bomba. Nak jadi ahli bomba. Okey Ali, seterusnya kita nak berkenalan dengan Akmal. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Izzuan bin Muhammad Ridwan dari sekolah SMK Kasturi Melaka. Cita-cita jadi polis. Anggota polis. Okey, baik. Yang ketiga kita ada Soleh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Soleh bin Muhammad Zaini. Sekolah dari SMK Hang Kasturi Melaka. Cita-cita saya menjadi askar. Menjadi seorang askar. Baik. Dan yang keempat kita ada Salihuddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Zalani. Sekolah SMK Hang Kasturi. Cita-cita ingin menjadi pemain bola sepak.
Wow, ini lain sikit menjadi seorang atlet, pemain bola sepak. Baik, seterusnya kita ada Haikal. Assalamualaikum, nama saya Haikal Hafizi dari sekolah SMK Kasturi Melaka. Cita-cita saya menjadi askar. Menjadi askar, kita ada 2 anggota askar di sini, bakal askar kita. Dan akhir sekali kita ada Alif Hakimi. Nama saya Muhammad Ali Hakimi dari sekolah SMK Kasturi. Cita-cita menjadi seorang mekanik. Menjadi seorang mekanik. Baiklah, kita dah berkenalan dengan ke-6 murid kita hari ini. Dan kita nak berehat seketika. Jadi, kalau anda nak tahu apa yang akan kita sama-sama pelajari bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan dalam mata pelajaran menservis motosikal ini, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini menservis motosikal, dan topiknya adalah merombak rawat sistem clutch bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan bin Ahmad selaku Ketua Panitia MPV menservis motosikal dan 6 murid dari SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Baiklah, sebelum kita mulakan dengan pembelajaran kita, Kak Wani nak tanya dulu murid dalam talian hari ini. Adakah anda sudah bersedia? Kalau betul-betul sudah bersedia, dengan penuh semangatnya sila buka mikrofon anda dan katakan sudah sedia, Cikgu. Sudah sedia cikgu? Sedia cikgu. Okey, sudah sedia. Tapi seperti yang Kak Wani janjikan awal tadi, Kak Wani nak dengarkan dulu pandangan murid berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Jadi boleh tak Kak Wani nak dengarkan pandangan pertama daripada murid bernama Akmal? Ya. Apa pandangan Akmal mengenai mata pelajaran ni, Akmal? Okey, tak mengapa Akmal. Kita pergi ke murid yang kedua. Kita nak tanya Soleh. Soleh, apa pandangan Soleh mengenai mata pelajaran ni, Soleh? Soleh jangan lupa untuk buka mikrofon ya, Soleh. Nak juga dengar suara Soleh. Okey, silakan. Pelajaran ni semua boleh. Okey, tak mengapa. Terima kasih Soleh atas pandangan anda. Kita pergi ke murid yang ketiga, Muhammad Alif Hakimi. Saya berasa teruja sebab saya betul-betul ingin mengetahui sistem yang hendak dipelajari nanti. Saya rasa ianya satu topik yang menarik dan penting untuk motosikal. Okey, baik. Terima kasih Alif Hakimi, dan semestinya saya yakin Alif Hakimi mewakili ke semua murid, 6 murid hari ini memberikan pandangan mengenai dengan mata pelajaran menservis motosikal. Jadi mereka semua sudah pun bersedia. Jadi cikgu macam mana, dah bersedia untuk mengajar hari ini? Ya. Okey, jadi jom kita teruskan ke pembelajaran kita bagi mata pelajaran menservis motosikal. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua murid-murid, penonton-penonton yang di rumah yang terus memantau siaran Didik TV, khususnya slot Sukses SPM 2021 berkaitan dengan subjek mata pelajaran menservis motosikal. So, pada petang ini kita akan mengulang kaji modul yang ke-6, iaitu merombak rawat sistem enjin motosikal. Okey, di bawah modul 6 terdapat 3 subunit ataupun terdapat 3 standard kandungan. Yang pertama adalah 6.1 merombak rawat sistem clutch, 6.2 merombak rawat sistem pelenceran, 6.3 merombak rawat sistem penunjukan. Namun, untuk petang ini, episod kali ini, kita cuma memfokuskan kepada 6.1 iaitu merombak rawat sistem clutch. Okey. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, suka saya imbas kembali imbas kembali
modul-modul yang kita telah pelajari di dalam siaran Didik TV ini yang berkaitan dengan motosikal. Okey? Kita bermula dengan episod 2 dahulu. Kita bermula dengan basic engine. Bagaimanakah kita nak mengenali enjin itu bekerja, how the engine works. Kemudian episod yang ketiga kita mempelajari jenis-jenis kerangka, chassis. Episod keempat kita cuba mengenali roda dan tayar, jenis-jenis tayar mengikut penggunaan pada motosikal. Dan episod lepas adalah sistem bahan api yang memfokuskan kepada karburator dan EFI, iaitu suntikan bahan api elektronik. Dan hari ini, episod yang ke-6, kita fokus kepada sistem clutch. Okey? Ya. Okey, di dalam sub unit standard kandungan 6.1 merombat rawat sistem clutch, petang ni kita akan mempelajari, mengulang kaji mengikut standard pembelajaran yang dah ditetapkan dalam DSKP, iaitu 6.1.1, di mana murid-murid dapat mengenal pasti jenis dan komponen sistem clutch motosikal. Dan 6.1.2, murid dapat menerangkan fungsi sistem clutch motosikal berdasarkan standard pengeluar. Jadi, di hujung siaran nanti, kita berharap murid dapat menguasai kedua-dua standard pembelajaran yang kita akan cuba kupaskan nanti. Okey? Baik. Jadi, semua dah bersedia? Okey. Boleh angkat best? Okey, Semua dah bersedia? tunjukkan Are you thumbs up ready? sebegini Are you kalau ready? sudah bersedia. Dia angkat tangan, good. cikgu. Okey. Kita bermula dengan apa itu sistem clutch. Selalunya sesiapa yang mempunyai motosikal, terutamanya motosikal yang ada clutch lah, clutch manual, selalunya dia tahulah clutch tu untuk apa. Clutch ni untuk senang kita faham, untuk menukar gear. Itu yang biasa kita tahulah. Ya. Tapi sekarang ni banyak motor cup ataupun moped bike, dia clutch tidak lagi dikawal oleh penunggang. Jadi rata-rata sekarang orang kalau tak ambil tahu, memang tak tahu motosikal tu ada clutch. Sebenarnya semua kenderaan yang berenjin, yang bergerak di atas jalan raya, mesti mempunyai sistem clutch. Sistem clutch. Okey, sistem clutch ini adalah satu sistem yang memindahkan kuasa enjin ke sistem pacuan akhir dan juga membantu membebaskan kuasa enjin untuk memudahkan penukaran gear. Okey, kenapa saya kata sistem clutch ni penting? Sebab macam Wani, kalau Wani ada motosikal yang tadi yang rosak, Ya. kita mengimpi tak motosikal yang bila kita hidupkan enjin, roda belakang terus bergerak, berpusing? Bahaya kalau macam tu, cikgu. Ya, bahaya. Tentu tidak. Jadi, pentingnya sistem clutch adalah untuk memutuskan kuasa enjin supaya penunggang boleh bersedia. Bila hidupkan enjin, penunggang boleh betul-betul bersedia. Nak meluncur, masuk gear, baru boleh bergerak. Itu untuk keselamatan bagi penunggang-penunggang. Jadi kenderaan jentera yang berenjin mesti mempunyai sistem clutch masing-masing. Begitu juga motosikal lah. Ya. Okey, kita tengok diagram yang saya paparkan dekat sini. Sistem clutch ataupun dalam bahasa Inggeris dia clutch system. Okey. Yang sebelum ni saya dah bagi tahu bahawa untuk menyambung dan memutuskan aliran kuasa. Kita tahu ni aliran kuasa. Aliran kuasa ni kuasa terhasil pada enjin, pada bahagian atas enjin di dalam silinder pada ruang pembakaran. Bila terhasilnya kuasa dipindahkan kepada aci engkol. Jadi proses tu kita namakan sebagai transmisi prima. Maksudnya kuasa yang terhasil daripada pembakaran tadi dah dipindahkan kepada aci engkol. Itu pemindahan yang pertama yang kita sebut sebagai transmisi prima. Okey. Kemudian daripada aci engkol semestinya kuasa tadi nak dipindahkan kepada gear, seterusnya nak dipindahkan pada sistem pacuan akhir yang mana rantai daga gancu lah yang biasa digunakan pakai oleh
motosikal, rantai dan gegancu. Seterusnya memusingkan roda belakang untuk menggerakkan sesebuah motosikal. Jadi fungsi clutch di mana? Fungsi clutch di antara transmisi prima ke transmisi sekunder. Tugas dan peranan clutch adalah untuk menyambung dan memutuskan aliran kuasa. Ini. Okey, kalau tak ada sistem clutch ni, macam Wani cakap tadi lah, bahayalah. Start terus hidup, dah tak boleh kawal. Sebab terkejut, menggelabah. Jadi kita kena betul-betul sedia. Jadi clutch ni memain peranan dia dekat situlah. Baik. Okey. Okey, ini keadaan di dalam enjin. Boleh tengok kat depan ni, tapi di dalam dia lah. Kalau kita tengok enjin, di bahagian bawah ini adalah arcing ankle. Arcing ankle namanya. Ataupun crankshaft. Crankshaft. Kuasa dipindahkan kepada clutch. Di sini kawasan clutch. Bersambung kepada gear dan bersambung pada pacuan akhir untuk memusingkan, menggerakkan roda belakang. Jadi, di sinilah berlaku penyambungan dan pembebasan aliran kuasa tadilah. Okey. Okey, kita pergi pada jenis-jenis sistem clutch. Okey, sistem clutch khususnya motosikal terbahagi kepada dua jenis, iaitu sistem clutch jenis basah ataupun kita sebut wet clutch. Yang kedua, clutch jenis kering ataupun dry clutch. Apa perbezaan antara dua-dua clutch ni adalah wet clutch ataupun clutch jenis basah memfokuskan kepada komponen yang komponen clutch tadi adanya kehadiran minyak pelincir. Maksudnya basah lah. Okey. Itu yang membezakan dengan clutch jenis kering. Clutch jenis kering, dia tak menggunakan, tak perlu kehadiran minyak pelincir. Minyak pelincir ni minyak hitam lah. Biasa kat luar kita sebut minyak hitam kan. Ni minyak pelincir 40. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis clutch. Tadi jenis sistem. Ini jenis clutch. Jenis clutch. Jenis clutch terbahagi kepada dua juga. Clutch manual yang biasa orang sebutlah. Satu lagi clutch auto, automatik. Itu yang biasa kita dengar dekat ada orang beli clutch auto, clutch manual. Okey. Sebenarnya yang manual menggunakan clutch multi plate. Ataupun plate pelbagai. Satu lagi clutch automatik kita sebut sebagai clutch centrifugal ataupun clutch emparan. Okey. Jadi yang ni manual, yang ni automatik. Yang ni dikawal oleh penunggang, yang ni akan dikawal oleh kelajuan. Penambahan kelajuan motosikal, peningkatan kelajuan motosikal, clutch tu akan berperanan sendiri. Okey. Cuma sekarang clutch manual ni ditambah baik untuk tujuan motosikal berprestasi tinggi lah. Selalu diguna dalam MotoGP, perlombaan MotoGP. Dia menggunakan clutch multiplate yang advance sedikit, yang ditambah baik, yang itu kita sebut clutch slipper. Clutch slipper? Clutch slipper. Oh, okey. Cikgu, kalau macam clutch di depan ini clutch kan cikgu? Depan ni clutch. Macam mana nak tahu sama ada ia manual ataupun automatik cikgu? Okey. Kalau manual, untuk motosikal manual, dia ada ini saja. Clutch sekunder saja. Ni gambar ni ada wujud. Yang ini sajalah. Yang bahagian dalam ni saja. Baik. Dia disambung oleh satu kabel kepada tuil. Tuil clutch. Yang clutch tangan tu. Clutch tarik. Kalau yang automatik, dia yang ini ditambah satu lagi di sebelah dia. Dia dua. Yang ini yang clutch centrifugal yang akan menggerakkan clutch yang utama tadi. Jadi kalau automatik dia dua sepasang. Yang ni satu saja tapi dikawal oleh penunggang. Baik. Okey, kita pergi pada komponen-komponen sistem clutch. Sistem clutch untuk clutch motosikal clutch automatik lah. Okey. Banyak komponen yang ada kat sini.
Cuma nasihat cikgu untuk menghadapi peperiksaan, kalau kamu boleh menguasai 5 di antara komponen-komponen ni, memadai untuk kamu jawab dengan baiklah untuk peperiksaan SPM. Okey. Komponen utama yang kamu perlu tahu adalah kekasut kelas. Kelas shoes. Kelas shoes. Plate pemacu primer. Okey, perumah kelas primer. Okey, penutup kelas. Plate sisi kelas, pegas geseran dan sesenda sisi kelas. Okey. Di depan ni saya akan tunjuk. Okey, yang ini perumah kelas primer. Okey. Oh, di depan itu semua komponen sistem clutch. Depan ni semua komponen sistem clutch Wani. Yang ni kekasut clutch Wani. Okey, saya kelas tak pernah lihat. Saya tak pernah lihat kelas seperti shoe. cikgu. Okey. Itu di antara komponen-komponen yang berada di bahagian primer lah. Bahagian primer. Apa maksud bahagian primer? Bahagian yang menerima kuasa tu awal, dahulu. Sebelum dipindahkan kepada bahagian sekunder. Okey, ini komponen di bahagian sekunder. Pelajar, kita ada perumah kelas sekunder. Okey, ini perumah clutch sekunder. Kelas sekunder. Ada pelbagai di situ cikgu. Banyak. Yang ni kalau bahagian sekunder ni banyak. Ini boss clutch. Pressure plate ataupun plate tekanan. Dan yang utama yang selalu kita tukar, yang selalu rosak, yang selalu haus adalah plate geseran ataupun friction plate dan plate clutch, iaitu plate keluli clutch. Okey, itu di antara komponen-komponen yang wajib murid-murid tahulah berkaitan dengan sistem clutch. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi sistem clutch. Fungsi sistem clutch secara umumnya adalah perantara bagi menghantar dan memisahkan kuasa antara enjin dan gear transmisi. Itu fungsi dia. Dia memindah dan memisah, menghantar dan memisahkan kuasa enjin. Okey, manakala kendalian dia pula, bagaimana dia bekerja, kelas selalunya bertindak. Kalau selalu kita dengar engage, disengage, engage, disengage. Itu maksudnya kelas bertindak mengapit atau melepaskan apitan clutch kepada putaran gear. Yang mengapit dan melepaskan yang inilah plate-plate clutch tadi, diapit oleh plate tekanan, pressure plate. Dia tekan untuk memindahkan aliran kuasa, kemudian dia lepas untuk membebaskan aliran kuasa. Okey. Engage, disengage. Okey, ini pula fungsi bagi clutch. Tadi sistem clutch, ini clutch. Okey, untuk clutch manual, dia beroperasi apabila kabel clutch yang dihubungkan ke tuil clutch ditarik untuk penukaran gear. Biasanya clutch manual ni digunakan untuk motosikal yang berprestasi tinggi. Motosikal berprestasi tinggi Wani, dia tak guna clutch auto. Automatik. Kebanyakan dia. Okey. Manakala fungsi bagi clutch sentrifugal ataupun automatik, dia beroperasi mengikut kelajuan. Bila penunggang meningkatkan kelajuan, clutch akan berfungsi dan berperanan untuk menukar gear. Tapi gear kita tukar sendirilah. Tapi ada motor gear pun dikawal. Gear pun dikawal. Tapi semi auto biasanya gear tu kita kawal lah. Masuk gear 1, gear 2, gear 3. Itu banyak motosikal yang ada di pasaran sekarang ni. Okey. Okey, itu fungsi clutch. Itu fungsi clutch. Kita pergi fungsi komponen clutch pula. Okey, ni saya ambil antara lah. Saya ambil dalam 5. Sebab saya nak galakkan pelajar, kalau paling minima dia ingat 5 lah. Okey, sebenarnya dia banyak. Okey. Yang utama kita ambil kekasut kelas primer, kelas shoes.
Okey, fungsi dia adalah untuk memacu kelas sekunder mengikut kelajuan putaran aci engkol. Jadi fungsi dia adalah untuk ke kasut kelas ni, bila aci engkol berpusing, dia pun turut kembang. Sebab tu centrifugal, emparan. Putaran tu ada satu daya yang terhasil kat situ lah. Okey. Yang kedua, perumah kelas primer. Perumah kelas primer ni untuk menempatkan kelas-kelas emparan tadi. Inilah perumah dia. Dalam ni ada shaft lah. Input shaft lah tu. Okay. Cikgu, saya nak tanya. Okay. Di situ mengatakan clutch sekunder mengikut kelajuan putaran aci engkol. Kalau ada di depan ini, aci engkol tu yang mana satu, cikgu? Okey, kalau tengok yang saya bawa model ni, kita tak nampak lah sebab dia di bahagian dalam Bahagian ni. dalam. Tapi kalau kita nak kena pasti, kita tengok clutch, selari dengan clutch ni, di situlah kedudukan aci engkol. Baik, maksudnya aci engkol itu berada di dalam clutch itu sendiri. Dia bersambung dengan piston ataupun ombuh. Yang menyambung antara aci engkol dengan ombuh adalah rope penghubung ataupun connecting rope. Jadi kuasa terhasil kat situ dipindahkan kepada aci engkol. Okey. Aci engkol akan teruslah pindahkan kuasa pada sistem clutch. Baik. Okey, seterusnya komponen perumah kelas sekunder. Komponen seterusnya adalah perumah kelas sekunder menempatkan plate geseran ataupun friction plate dan plate clutch ataupun clutch plate. Okey, yang keempat komponen plate geseran dan plate clutch. Fungsi dia untuk memindahkan gerakan clutch sekunder ke gear transmisi. Inilah yang berfungsi untuk kita pindahkan pada gear transmisi, pada gear. Tengok pada ketika tu gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Inilah yang akan memindahkan gerakan clutch ini tadi. Okey, yang kelima yang terakhir adalah plate pengangkat ataupun lifter plate. Lifter plate berperanan menghubungkan plate tekanan dan menekan pegas kelas. Inilah yang akan menekan plate tekanan. Plate tekanan akan menekan plate geseran berserta dengan plate clutch. Okey. Baik. Itu antara yang penting perlu mereka hafal ya, cikgu. Yang penting yang perlu mereka hafal lah. Baik. Sebenarnya banyak lagi komponen yang ada dalam sisa clutch ni lah. Okey. Okey, so kita dah habis kat situ. Dan ini bahagian paling kita gemari, cikgu. Bila kita dah belajar, dah ulang kaji, tentunya ada soalan. Sebab kita nak bagi pengukuhan kepada murid-murid kita yang berada bersama-sama saya hari inilah. Okey, jadi contoh soalan ni, selalunya kalau pengetahuan, ini pengetahuan lah yang kita belajar tadi. Komponen, jenis, fungsi, ini selalunya ditanya dalam bahagian A. Bahagian A ni ada 15 soalan. Semua sekali markah dia adalah 60 markah dan dia berbentuk objektif pelbagai bentuk, OPB. Apa maksud pelbagai bentuk? Biasa kita jawab objektif A, B, C, D kan. Itu kita sebut objektif aneka pilihan. Tapi untuk menservis motosikal, objektif pelbagai bentuk. Maksudnya yang membuat soalan tu bebas untuk mewujudkan soalan tu tadi tapi berkonsepkan objektif. Macam mana rupa dia? Jom kita tengok. Mari kita. Okey. Contoh soalan yang pertama, memfokuskan pada terminologi ataupun istilah. Ini biasa ditanya dalam peperiksaan. Okey, kita kaitkan dengan sistem clutch. Soalan dia lepas ni saya nak tanya pelajar-pelajar, murid-murid yang ada ni bersedia semua. Bersedia semua? Okey, siapa rasa boleh jawab dan mampu jawab, angkat tangan. Untuk soalan satu ni, cikgu. Untuk soalan satu ni. Siapakah itu? Ada yang angkat tangan. Ada dah nak jawab? Salahuddin ke tu? Sebab dia advance, kita bagi peluang pada dia. Okey, Muhammad siapa Salahuddin? Okey, Salahuddin. Okey, Salahuddin, dengar betul-betul soalan dia ya. Sedia? Berikut adalah jenis-jenis sistem clutch motosikal. A, clutch manual. B, clutch centrifugal.
Okey, soalan dia, padangkan jenis kelas tersebut dengan menulis A atau B pada ruang jawapan. Jadi ini ruang jawapan, ada pernyataan dia. Okey. Saya baca satu pernyataan, Salahuddin terus bagi jawapan. Boleh? Satu-satu saya baca. Okey. Yang pertama, daya ampere yang mempengaruhi pergerakan kelas untuk penukaran gear. Okey, kelas manual ke kelas sentrifugal? A atau B? B, kelas sentrifugal. B. Betul atau salah? Jom kita tengok. Jawapan pertama adalah B. Jawapan pertama adalah B. Oh, Okey, betul. betul. Tahniah. Daya ampere adalah daya sentrifugal. Jadi ini adalah kelas automatik. Okey, pernyataan kedua, penukaran gear berlaku sendiri apabila kadar kelajuan ditingkatkan. Okey, jawapan dia apa, Salahuddin? Jawapannya B, kelas sentrifugal. Masih lagi B? Jawapannya B. Oh, masih B lagi juga. B? Okey, tahniah. Okey, betul. betul. Masih lagi B sebab penukaran gear tu berlaku dengan sendiri. Disebabkan kadar kelajuan tadi ditingkatkan. Akhir sekali, penukaran gear melalui kabel yang ditarik dihubungkan kepada tuai clutch. Jawapan dia? Jawapannya A, clutch manual. Ya, tentunya jawapan A kerana terdapatnya perkataan kabel yang ditarik semasa penukaran gear. Okey, tahniah Salahuddin. 3 markah untuk Salahuddin. 3 markah untuk Salahuddin. Okey, kita pergi contoh soalan yang kedua. Contoh soalan kedua ni masih lagi berkisar pada terminologi ataupun istilah. Okey. Yang ni siapa nak jawab? Saya tak nak Salahuddin lah. 4 markah. Siapa nak jawab? Siapa ingin cuba soalan contoh 2? Okey. 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 Ali Siapa Nur tu? Siapa tu? Ashraf. Ali. Alright. Ali. Okey, silakan. Okey, Ali. Soalan dia. Rajah 1 menunjukkan sebahagian komponen sistem kelas motosikal. Namakan komponen berikut pada ruang jawapan. Jadi pada soalan ni, dia letak gambar komponen. Jadi, tugas kamu kena kenal komponen dan kenal nama. Okey. Gambar yang pertama, Ali, yang ni. Di kiri atas. Kiri atas. Ataupun yang saya pegang sekarang ni. Plat geseran. Plat Apa jawapan dia? geseran. Plate geseran. Okey. Betulkah? Betul? Oh, okey, betul. Okey. Gambar yang di bawah. Di bawah plate geseran. Okey. Itu gambar apa, Ali? Gambar yang bawah. Rumah kelas. Perumah kelas. Rumah kita kelas. keluar sana dulu. Okey, dah ada jawapan di situ. Okey, ada jawapan di situ. Tak apa. Perumah Perumah kelas. kelas. Okey, Okey. betul. Yang ketiga ni bahasa Inggeris. Saya tanya bahasa Inggeris. Jawapan dia pelik tekanan. Bahasa Inggeris dia apa? Apa dia ni? Agak-agak tahu ke tak? Kasut plat. Ke kasut kelas? Okey. Yang Yang ni gambar ni ke kasut kelas. plat tekanan. Ni dalam bahasa Inggeris tahu tak? Tak tahu. Okey. Dan akhir sekali adalah Ke kasut ke kelas. kasut kelas. Okey. Okey, baik cikgu. Kita dah lakukan bersama 2 contoh soalan pada hari ini dan sekarang ini kita nak bagi mereka berehat seketika ya cikgu. Okey, supaya boleh. mereka dapat imbas kembali apa yang cikgu terangkan pada awal tadi supaya mereka dapat jawab semua dengan betul selepas ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran hari ini menservis motosikal dan topik yang kita sama-sama pelajari bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan adalah merombak rawat sistem clutch dan sekarang ini kita nak sambung dengan standard pembelajaran yang seterusnya. Dipersilakan Cikgu. Okey, kita sambung untuk segmen seterusnya. Tadi 2 standard pembelajaran kita dah ulang kaji. Ya. Okey, kita tambah lagi 2 untuk segmen yang terakhir ini. Okey, standard pelajaran yang seterusnya 6.1.3 adalah murid dapat menunjuk cara kerja merombak rawat sistem kelas berdasarkan manual servis.
Dan 6.1.4, murid dapat memeriksa hak servis komponen kelas berdasarkan manual servis. Ini murid-murid kena tahu, nyatakan langkah kerja merombak rawat sistem kelas. Daripada tanggal, meriksa sampailah habislah. Sampailah pasang semula. Baik. Okey. Jadi sebelum kerja merombak dilakukan, pastikan keselamatan anda. Khas untuk sistem kelas, pertama pastikan jari tidak memegang gear semasa kita melakukan kerja merombak. Kedua, elakkan mengetuk rangkaian gear dengan alatan yang tidak sesuai. Sebab dia boleh merosakkan komponen gear itu sendiri. Baik. Ketiga, pastikan skru dan nut diketatkan dan dipasang di tempat yang betul. Itu dari segi keselamatan. Langkah pertama, ini yang kita buat kat bengkel. Sebelum kita memulakan kerja, kita kena sediakan alatan dan bahan. Jadi kita ada set soket, set pelayar, angkut vernier, clutch holder, bekas takongan. Bahan pula kita ada minyak pelincir dan alat ganti clutch yang kita nak tukar nanti. Yang kita nak ganti nanti. Okey, langkah kedua. Ini langkah kedua, tapi langkah pertama kita pada motosikal. Pertama, kita kena keluarkan minyak pelincir yang ada dalam enjin tersebut. Okey, buka palang buang minyak dekat bawah ni, kita tanggal. Kita biarkan minyak tu keluar sepenuhnya. Bila dah keluar minyak yang dah ada dalam enjin sepenuhnya, barulah kerja membuka penutup clutch. Penutup clutch. Di mana cikgu penutup clutch itu? Ni penutup clutch. Kalau saya boleh tunjuk, ini penutup clutch. Tempat di mana beradanya clutch lah. Selalunya kalau penunggang naik motosikal, di sebelah kanan dia. Baik. Okey. Seterusnya, kita menanggalkan perumah kelas primer, perumah kelas sekunder. Yang ni, kena ingat. Pastikan bol yang ditanggal tu ditanggal secara seimbang. Supaya lifter plate tadi tidak patah, tidak pecah. Okey. Okey, ini cara kita tanggalkan dia lah. Secara seimbang. Secara seimbang. Dia ada 4 tu. Sikit seimbang. Dia tak boleh terus buka satu-satu, tak boleh. Baik. Nanti kerosakan berlaku pada lifter plate ataupun plate pengangkat. Okey, langkah yang ketiga. Bila dah keluarkan semua komponen, pastinya kita akan mengesan kerosakan dia. Nak kesan kerosakan, kita kena periksa komponen-komponen itu mengikut hak servisnya. Hak servis kat mana yang kita nak tengok? Kita rujuk pada manual servis. Sebab spesifikasinya berbeza-beza mengikut motosikal. Okey, kalau yang ni motosikal Modernas lah. Okey. Clutch manual. Okey, kita ada yang clutch manual, kita memeriksa kawasan plate geseran menggunakan angkut vernier. Itu cara pemeriksaan dia. Ya. Okey, untuk plate clutch, kita periksa juga kawasannya tapi menggunakan tolok perasa. Ni tolok perasa ataupun feeler gauge. Baik. Feeler gauge. Okey. Pegas kelas pun kita akan ukur menggunakan angkut vernier. Okey. Perumah kelas sekunder, kita periksa secara visual. Maksudnya guna mata kasar kita tengok keadaan dia. Di mana berlaku kehausan. Kita boleh tengok dari segi fizikal pada perumah kelas sekunder. Baik. Okay, untuk kelas auto pun sama, kita akan ukur kehausannya menggunakan angkut vernier. Untuk ke kasut kelas primer. Kelas ni kelas shoes. Okey, untuk perumah kelas primer, kita ukur kehausan dia dengan mengukur diameter. Diameter perumah. Sebab selalunya kelas ni, kekasut kelas ni, dia akan kembang, berputar, dia akan bergeser dengan perumah kelas primer. Okey? Lama kelamaan dia akan haus. Jadi kita kena ukur diameter dia tu, melebihi hak servis, kita kena ganti barulah. Baik. Okey. Langkah keempat, memasang semula komponen clutch. Ini cara memasang. Pertama sekali kita pasang plate geseran dan plate clutch pada perumah clutch.
pelik geseran dan pelik kelas mesti dipasang selang-seli. Okey? Selang-seli. Selang-seli. Sebab pelik geseran ada 4, pelik kelas ada 3. Okey. Jadi macam sandwich tu, selang-seli dia susun Okey, kemudian kita pasang perpasangan kelas tu, pasang bol secara seimbang. Tadi buka secara seimbang, pasang pun kena secara seimbang. Kemudian pasang tuas kelas pada kedudukan yang telah bertanda. Memasang bol penutup kelas secara bersilang. Ini penutup kelas pula kena pasang secara bersilang. Kalau kita pasang yang atas, lawan padanya. Itu cara kita ketatkan bol pada penutup kelas. Okey, langkah yang terakhir adalah melaras gerak bebas kelas. Ini yang last lah. Okey, so itu semua langkah kerja merombak rawat sistem kelas. Jadi, tidak boleh tidak, kita fokus kepada soalan untuk hari ini yang berkaitan dengan kerja merombak rawat sistem kelas. Okey, masih lagi di bahagian A, cuma contoh soalan kali ini memfokuskan pada urutan. Jadi, murid-murid mesti mampu dan tahu untuk menyusun urutan-urutan langkah kerja merombak kelas. Okey. Untuk soalan yang kelima ni. Siapa nak cuba? Siapa lagi yang belum jawab tadi? Saya minta Akmal lah. Akmal. Akmal. Okey, boleh. Terang lagi bersuluh. Sebut je terus angkat tangan. Okey, bagus. Semangat. Okey, Raja 3 menunjukkan sebahagian kerja merombak rawat sistem kelas automatik sebuah motosikal. Diberi gambar. Berikut adalah langkah kerja merombak rawat sistem kelas automatik yang tidak mengikut urutan. Okey, ni sambungan dia. Okey, yang ni tak ikut urutan. Jadi murid-murid kena susun nanti mengikut urutan. Jadi saya baca dulu yang tidak mengikut urutan ni adalah A. Memasang palang buang minyak. B. Memasang tuas kelas pada kedudukan yang ditanda. C. Memeriksa kedalaman celahan ke kasut kelas. D. Menanggalkan bol perumah kelas secara seimbang. E. Membuka penutup kelas. Arahannya, susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. Okey, ruang jawapan dibagi macam ni. Baik. So, cikgu nak tanya langkah yang pertama, Akmal. Apa langkah pertama, Akmal? Langkah pertama E, membuka penutup kelas. Langkah pertama E. Okey. Ya, betul. Seterusnya. Langkah kedua D. Langkah rambut perumah kelas secara seimbang. Langkah okey, kedua kita tengok. D. Okey, betul. Masih lagi betul. Tahniah. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga C. Memeriksa kedalaman celahan ke kasut kelas. C. Okey, C. Masih betul. Masih lagi betul. Tinggal lagi 2 markah untuk mendapat markah penuh. Ya. Okey, langkah 4. Langkah keempat B. B. Memasang tuas kelas pada kedudukan yang ditanda. Okey, betul. B. Tepat sekali. Dan tentulah yang terakhir adalah apa, Akmal? Langkah kelima A. Memasang palang buang minyak. Okey, tahniah Akmal. Tahniah Akmal. 5 markah untuk Akmal. Awesome. Okey. So, Seterusnya. ini bahagian A. Dan cikgu nak bawa murid-murid untuk kita mempelajari teknik untuk bahagian B. Ya, tapi Okey. cikgu, sebelum kita memasuki soalan contoh bahagian B, kita nak bagi mereka peluang untuk bersiap sedia dengan jawapan mereka kerana semestinya tahap kesukaran ia semakin meningkat, cikgu, bahagian B. Ya, betul. Jadi bersiap sedia dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran menservis motosikal, dan di segmen terakhir ini kita nak sama-sama melihat soalan contoh bahagian B bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan dari SMK Hang Kasuri Masjid Tanah Melaka. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih, Wani. Okey, kita teruskan untuk contoh soalan seterusnya. Kali ini berbeza sikit.
kita memfokuskan pada contoh soalan bahagian B. Okey. Dalam bahagian B ni terdapat 4 soalan. Okey. 4 soalan berbentuk struktur. Yang ni memberi kesukaran kepada murid-murid lah. Aras pun makin meningkat. Yang tadi banyak aras rendah. Yang ni aras sederhana dan tinggi. Ya. Okey. Markah dia pula adalah 40 markah. Ini bermakna satu soalan 10 markah. Okey, kita tengok soalannya. Kita lihat soalannya. Contoh soalan yang ke-6. Ini berbentuk aplikasi. Sebab kamu dah belajar kerja merombak rawat kelas. Jadi kamu kena mampu aplikasikan dia. Mampu menggunakan dia. Okey. Soalan dia bagi situasi. Motosikal anda mengalami masalah semasa mendaki bukit. Walaupun menggunakan gear rendah. Nak daki bukit memang guna gear rendah. Tapi ada masalah. Ya. Okey. Setelah diperiksa, didapati sistem kelas mengalami kerosakan. Jadi dia dah bagi tahu setelah kita buat pemeriksaan, sistem kelas tu didapati rosak. Okey. Gambar pun diberi untuk merangsang pelajar lah supaya dia ingat balik sistem kelas tu kat mana. Okey, ini gambar dia. Ya. Okey, berdasarkan rajah 4 dan masalah yang dihadapi. A. Nyatakan 3 komponen pada sistem kelas yang mungkin rosak. Jadi markahnya 3. 3. Untuk mewakili satu komponen, satu markah. Okey. B. Maaf dari segi tu. B. Huraikan langkah kerja memeriksa dan membaiki kerosakan. Ini kena huraikan, kena terangkan langkah kerja. C. Nyatakan 2 kaedah untuk memanjangkan jangka hayat sistem kelas. Ini dari segi penjagaan. Okey? Ya. So kita pergi satu persatu. Untuk soalan 6A ni, saya nak buka kepada murid-murid yang bersama saya pada petang ni. Siapa nak jawab? 6A. Siapa ingin cuba? Siapa ingin mencuba? Haikal boleh cuba, Haikal? Haikal boleh, Haikal? Mute. Buka mikrofon dulu, Buka Haikal. mic. Boleh, Haikal? Boleh jawab? Okey, tak apa. Kita bagi Haikal fikir dulu. Ada rakan-rakan lain yang ingin membantu? Kita nak tanya Salihuddin boleh? Ataupun Alif? Alif belum jawab lagi, Alif. Boleh cuba? Alif boleh cuba, Alif? Okey, tak apa. Kita tanya Ali Ashraf. Boleh? Okey, tak apa cikgu. Rasa mereka dah gemuruh, cikgu. Masih gemuruh lagi. Cikgu boleh teruskan dengan jawapan cikgu. Okey. 3 komponen yang mungkin rosak. Sebenarnya kamu dah ulang kaji tadi di bahagian A. Cuma dibawa ke bahagian B. Okey. Pertama adalah plate geseran. Kedua, kekasut kelas. Ketiga, pegas kelas. Sebenarnya banyak komponen sistem kelas. Tapi soalan ni minta 3 saja. Jadi jawapan-jawapan lain ada dekat sini. Itu plate kelas, perumah kelas sekunder, perumah kelas primer, bos kelas dan plate tekanan. Ini di antara komponen kelas lah. Okey, kita pergi pada B. B tadi kita huraikan langkah kerja memeriksa dan membaiki kerosakan. Okey, tips yang saya nak bagi, bila soalan yang keluar macam ni, kamu kena tahu bagaimana nak memulakan ayat tu. Okey? Biasanya saya ajar pelajar-pelajar saya, kena ingat ni, 6M. 6M. 6M ni kena ingat. Sebab semua sistem motosikal dia tak lari jauh daripada ke-6 perkara ni. Okey? Selalunya bila kita nak menservis, kita mestilah menanggal. Itu kata kunci dia. Menanggal. Lepas kita tanggal, kita membersih. Sebab kita bersih dulu kotoran-kotoran yang ada pada komponen. Okey. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan langkah yang ketiga, iaitu kita nak buat pemeriksaan kepada komponen. Keempat,
Kalau betul komponen tu dah melebihi hak servis, dah rosak, dah haus banyak, kita perlu tukar ataupun ganti. Yang kelima, bila dah tukar, dah ganti, kita pasang balik dan akhir sekali kita melaras. Jadi jawapan dia, pertama menanggal peruntuk kelas, perumah kelas primer dan perumah kelas sekunda. Menanggal. Dua, membersih semua komponen kelas, kena bersih. Ketiga, memeriksa kerosakan pelik geseran, pelik kelas, pegas kelas dan kekasut kelas. Keempat, menukar komponen yang melebihi hak servis. Kelima, memasang semula kelas. Baik, cikgu. Nampaknya dengan tamatnya kita menjawab soalan B untuk A dan B ini, maka tamatlah sudah pembelajaran kita bagi mata pelajaran menservis motosikal dan tajuknya merombak rawat sistem clutch. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Azri Ikhwan bin Ahmad selaku Ketua Panitia MPV menservis motosikal dan 6 murid dari SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Terima kasih Ali Nur Ashraf, Muhammad Akmal Izwan, Muhammad Soleh, Muhammad Salihuddin, Haikal Hafizi dan Muhammad Alif Hakimi. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Episod akan datang dalam Sukses SPM 2021. Sekian saja dari saya, Wani Keri. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Saya Muhammad Hafizi bin Ibrahim, berumur 29 tahun, bekerja sebagai pemeriksa kenderaan di salah sebuah syarikat badan pemeriksa kenderaan di Malaysia dan telah berkhidmat selama 7 tahun. Saya merupakan bekas pelajar bagi mata pelajaran menservis motosikal pada tahun 2009. Menerusi mata pelajaran menservis motosikal ini, saya dapat pendedahan awal mengenai cara-cara menservis, merombak rawat dan mengenal pasti masalah pada motosikal. Selain itu, dengan mata pelajaran ini, saya dapat meningkatkan kemahiran untuk membaiki kenderaan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tenaga pengajar dan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun ini, terutama untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran menservis motosikal.